Saya lihat bahawa ada beberapa perkara yang mungkin saya nak sentuh daripada dasar ini. Yang pertama sekali ialah tentang sumber air. Setengah-setengah negeri pergantungan kepada satu sumber sangat membahayakan negeri tersebut. Sebagai contoh, 3 negeri bergantung pada sumber daripada Sungai Muda, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Dan sebarang resiko pencemaran pada sungai tersebut mengakibatkan loji terpaksa ditutup. Dan ini banyak berlaku di Sungai Selangor. 3-4 loji terpaksa ditutup kerana pencemaran satu sumber. Puncanya pergantungan pada satu sumber meresikokan pengguna-pengguna. Sebagai contoh juga berlaku di Melaka, Bil Empangan Durian Tunggal. Pergantungan pada satu sumber ni saya ingat sangat berisiko. Saya lihat bahawa negara kita Malaysia mempunyai sumber air bawah tanah yang sangat besar, reserve yang sangat banyak yang belum diteroka pun. Untuk makluman, negara kita hanya menggunakan air bawah tanah lebih kurang 2 ke 3% berbanding negara-negara lain. Sebab itu, sebagai contoh di UK, pergantungan hampir 30% daripada air bawah tanah. Di Jepun sebagai contoh, 20.1% untuk kegunaan domestik, 27.3% untuk tujuan perindustrian dan penggunaan sektor pertanian sebanyak 5.4% daripada sumber air bawah tanah. Jadi oleh kerana itu, saya fikir negara kita perlu meneroka sumber air bawah tanah ni supaya dia lebih dimanfaatkan. Sebab kita tak ada isu sumber air atau bekalan air sebenarnya, isu sumber. Di samping itu kita lihat tentang NRW, beberapa negeri agak meningkat. Puncanya, sebagai contoh, banyak loji LRA ni dibina di tanah besar, bukan di pulau. Bermakna kita hantar air ke pulau, air dah dirawat. Dan bila berlaku kebocoran paip bawah laut atau dasar laut, menyebabkan kadar NRWD akan meningkat. Sebab yang kita hantar tu air yang dah dirawat. Saya mencadangkan supaya pembinaan loji rawatan air dibuat di pulau, bukan di tanah besar. Dengan penghantaran air mentah yang belum rawat, kalau sekiranya berlaku kebocoran sekalipun, kadar NRW tidak akan meningkat dan kos lebih rendah berbanding kita bina loji di tanah besar, sama ada di Labuan, di Langkawi. Sebagai contoh, Langkawi sekarang menghadapi kritikal kerana kebocoran yang agak lama dan kos yang agak besar untuk dibaiki. Akhir sekali, saya juga ingin mencadangkan atau melihat bahawa isu sisa daripada loji rawatan air. Sisa loji rawatan air ini masih lagi diklasifikasikan sebagai sisa berjadual. Sedangkan kita boleh minum air, tak ada halangan. Tapi sisanya masih lagi dikategori sebagai sisa berjadual. Saya mohon supaya kalau boleh perkara ini dipertimbangkan untuk dikeluarkan daripada status sisa berjadual, supaya proses ataupun syarikat air, operator air negeri tidak terbeban dengan masalah sisa daripada loji rawatan air. Jadi betul, saya mohon menyokong. Terima kasih.